Hai, Assalamualaikum. Untuk episod kali ini kami daripada Kundasang nak turun ke Kota Kinabalu. Sayang sebenarnya untuk kami semua turun ke Kota Kinabalu sebab dekat Kundasang ni dia punya view ni memang sangat-sangat cantik. Lagi-lagi suasana pagi dia yang berlatarkan Gunung Kinabalu dengan sejuk dia. Sumpah sangat-sangat seronok dekat sini. Sebab tu rasa sayang bila nak turun daripada Kundasang nak menuju ke Kota Kinabalu. First stop kami adalah di Jabatan Lama Tamparuli. Okey, sebagai orang yang gayat macam aku ni, aku tak cross Jabatan Tamparuli ni. Sebab dia ada satu sensasi yang mana jabatan tu bila kau berjalan dia berlambung-lambung. Yalah, jabatan gantung kan. So bila ada orang berat macam aku ni, dia punya power untuk melambung tu sangat-sangat terasa. Masa berada dekat Jabatan Lama Tamparuli ni kan, cuaca dekat sini memang rasa panas. Aku tak tahu sebabkan mungkin aku dah biasa dekat atas Kundasang tu, bangun-bangun pagi memang sejuk, tengah hari pun sejuk. Tapi bila sampai bawah ni, kau kena biasakan balik dengan cuaca panas Malaysia. Dan korang boleh nampak betapa terangnya kamera aku masa aku nak ambil video ni dengan cahaya-cahaya matahari yang sangat-sangat terang ni. Memang sangat-sangat silau. Tapi Alhamdulillah, as long tak hujan tak apa, kita boleh explore bumi Sabah ini. Jambatan yang kereta lalu tu pun adalah salah satu aku punya pengalaman yang di mana jalan tu hanyalah satu susun saja, one way saja, tapi ada dua hala kereta nak lalu. So dekat sini diorang main peranan bertimbang rasa untuk memberikan jalan antara satu sama lain. Hujung-hujung tu ada banyak agak-agak okay, dah boleh lalu, baru kita lalu. Dekat Jabatan Lama Tamparuli ni sebenarnya ada satu kisah ataupun satu sejarah yang di mana sebenarnya semasa pembinaan jabatan ini, pihak yang membuat jabatan ini pada ketika itu mengalami masalah yang di mana jambatan itu sentiasa rosak akibat daripada banjir. Dikatakan dekat situ roh sungai tersebut marah dengan pembinaan jabatan tersebut. Jadinya untuk menenangkan roh sungai tersebut, mereka mengorbankan gadis tempatan yang cantik, yang di mana mereka tanam gadis itu hidup-hidup pada tiang pertama Jambatan Tamparuli itu. Korang rasa macam mana? Aku rasa tiang pertama tu rasanya dah tak ada dah. Kalau masih ada lagi tiang tu, memang seram untuk kita lintas jabatan tu sebenarnya. Siapa-siapa yang tahu bolehlah komen dekat bawah. Okey, dah habis cerita tentang sejarah Jambatan Lama Tamparuli ni. Nak hilangkan rasa seram-seram tu sikit, dekat sebelah tu ada satu persembahan. Persembahan ini dibawakan oleh Persatuan Seni Budaya Tuaran. Persembahan ini juga adalah percuma yang di mana korang boleh support diorang dengan beli craft tangan mereka. Nak tahu lebih lanjut, kita tengok akak ni explain sekejap. Support lokal. Okey, untuk makluman kamu, kami merupakan sukarelawan dari Persatuan Seni Budaya Tuaran. Sangat berbesar hati menerima kunjungan orang-orang sepanggar ke Jambatan Tamparuli pada hari ini. Oleh since kami sukarelawan sini, kami tidak jual tiket, kami just ada donation box di mana ianya bertujuan untuk support aktiviti anak-anak muda yang berada di sini untuk meneruskan seni budaya tempatan serta untuk support cost maintenance Jambatan Tamparuli. So sebagai tanda kami sayang kamu, terimalah persembahan dari kami. Sayang Kinabalu. Seterusnya kami ke Koko F. Okey, bagi aku dekat Koko F ni sebenarnya biasa-biasa je lah. Itu bagi aku. Tapi kalau korang datang sini nak ambil gambar cantik-cantik, ataupun korang seorang fotografer yang boleh ambil angle-angle yang cantik, korang boleh datang ke Koko F. Dan kepada parents dekat luar sana yang datang ke Koko F ni bawa anak-anak, kalau ada anak-anak yang ramai macam tim bola tu, pastikan korang jaga anak-anak korang tu elok-elok.
Sebab apa? Tempat ni tinggi dan tebingnya nampak agak curam. Bagi seorang yang gayat macam aku ni, memang aku sangat-sangat seriau tengok anak-anak aku main kat tepi tu. Aku tak bagi anak aku main buayan yang macam nampak nak ke tebing tu kan. Macam bahaya betul. As long korang boleh jaga anak-anak korang ketat-ketat, okey, itu tak akan jadi masalah lah. Sejujurnya tak banyak benda lah yang boleh kita buat dekat Coco Elf ni. So aku pun ambil keputusan untuk terus pergi check in hotel kedua sebelum malamnya kita orang nak pergi ke Todak Waterfront nak cari seafood. Dah sampai hotel, bilik tarak. Bilik belum siap lagi. Alah, maklum lah cuti-cuti sekolah ni, kalau katakan bawa anak-anak ni mesti ada check out lewat punya, confirm. Lagi-lagi ada anak-anak tim bola. Jadinya aku bawa family aku ke cafe hotel tu untuk minum kopi dan makan cikedis-cikedis sikit sambil tunggu bilik kita orang siap. Tiba masanya bila kita dah sampai Kota Kinabalu ni. Tak sah kalau kita tak pergi ke Todak Waterfront ni. First impression aku bila aku masuk kat Todak Waterfront ni, aku kena serang weh. Aku memang kena serang. Cara peniaga ni approach aku ni macam direct selling. Betul-betul macam direct selling, hard selling. Aku pun cakap lah dekat peniaga-peniaga dekat situ, bang, relax sekejap boleh tak? Kasihlah chance untuk saya ambil gambar dulu. Kasihlah chance untuk saya ambil video dulu. Ini abang dah tarik saya pun geram jugalah. So korang datang sini ni, mental korang kena kuat lah. Sebab diorang punya persaingan tu sangat-sangat kuat. Yang kedai sebelah sini cakap, bang jangan pergi belah sana, sana mahal, datang kat saya punya sedap dan murah. Lepas tu kedai dekat sebelah tu reply apa tau, selalunya yang murah tu tak sedap. Aku dekat situ kepala aku dah naik pusing weh. Sampai pak kita boleh, nanti kita pendapat diri kan? Ya. Sampai bang, item tu kita bagi diskon. Tak sedap 40 per. Itu bukti besar tu bang, ada diskon. Abang tes sini. Okey. Ini ya. Ini paling sedap gaji ni. Gaji ni. Yang ini lampu yang sedap. Masak apa yang sedap? Dari sini ataupun di sini. Masa ni aku dah surrender dah. Aku suruh bini aku uruskan segala benda. Kan orang perempuan lebih pandai bab-bab nego-nego ni. Jadi dia kita biarkan je lah orang perempuan yang uruskan. So dekat sini aku ambil kesempatan aku nak tengok brother-brother ni dekat dapur macam mana diorang masak. Jangan risau dah, aku dah minta kebenaran. So diorang on je. Kau boleh nampak betapa busynya dapur diorang ni musim-musim cuti sekolah. Diorang kata kalau lagi lewat lagi busy. Tapi bidang food and beverage ni letih je. Tak sempat nak duduk. Trust me. Sebab aku dulu kerja hotel, tak boleh nak duduk. Masa korang datang sini, pastikan korang tahulah korang nak makan seafood apa. Macam aku, memang aku bela habis, aku tak tahu nak makan apa. Untuk harga dekat sini, aku rasa memang harga dia adalah harga standard seafood lah. Tak adalah murah, tak adalah mahal. Memang harga standard dia saja. Atau mungkin ada kedai lain yang memberikan harga yang lebih rendah. Aku tak tahulah sebab aku tak boleh nak riki semua. Sebab semua tu macam direct selling, hard selling gila-gila. So aku just ambil je mana yang aku nak dan aku duduk terus. So tiada video-video makan-makan dekat sini sebab kita orang memang fokus makan. Kita orang tak review makanan. Tapi untuk korang nak rasakan pengalaman macam pasar seafood, korang boleh datang ke Todak Waterfront ini. So malam tadi dah habis mencekik dekat Todak Waterfront. So pagi-pagi ni kita orang pergi ke Jetty Jesselton Point. Okay, so untuk beli tiket ni, macam aku beli tiket melalui online dekat Facebook, yang dimana aku contact seorang brother ni untuk membeli tiket untuk ke 3 pulau. Tapi nasihat aku, kalau boleh korang datang ke Jesselton Point ni, ada beberapa kaunter di sini yang boleh korang beli tiket. Jangan risau, orang-orang yang berada dekat kaunter tu akan sedia menolong korang. Lagi bagus kalau katakan korang pergi ke kaunter tu untuk korang beli tiket untuk keesokan harinya. So, no rushing. Ini pergi Labuan. Nampak? Ni lah kapal tu pergi Labuan. Nama tempat. Kapal kita yang ni. Tunggu. Q Ryan. Beratur. Pegang.
Kenapa bot ni besar? Tak apa, buat ni kecil. Yang kat laut, Langkawi sakit dia ni. Kalau kecil. Okay, jalan lain. Bot besar. Ada baby jibat. Gila. Untuk korang explore tiga pulau ni, dia ambil masa 1 hari. Jadi yang korang kena standby 1 hari free untuk korang jelajah ke tiga pulau ni. Tempat makan, tak payah risau. Dekat pulau tu ada kedai makan. So first island. Bagaimana Manukan? First island Manukan Island sampai ke 12. Rasanya kukut. Sekejap. Dia ada risk dalam ni. Kalau risk ni hilang, kita duduk pulau terus. Sampai ke 12. 12 tengah hari. Lepas tu second island, Subsea Island. Lepas tu Roti Island. Ni lah. Ni. Buat nampak je lah. Okay, kat sini kalau nak fly drone korang kena ada permit. Permit korang kena minta dulu sebelum pergi ke pulau. So aku first time, aku tak tahu kat sini kena ada permit untuk fly drone. So siapa-siapa yang nak bawa drone tu, make sure korang apply permit dulu untuk fly drone dekat mana-mana pulau di Sabah. Aku tak sure lah belah sana kan, tapi pulau yang 3 pulau ni rasanya semua pulau kena ada permit. Aduh. Tengok. Kalau lagi 2 pulau tu boleh fly drone ke, mana tahu ada rezeki kan. Sebab orang kata macam tak well informed lah. Alright. Sambil-sambil kita tengok anak kita mandi kat sana, kita makan. Dia cuti sekolah, ramai gila. Sangat-sangat ramai. Ya sayang. Mandi. Ayah nak makan ni, lapar gila. Okay, tu the second island. Apa, Mamutik Mamutik Island. So first pulau ni apa nama dia, aku dah lupa lah. Manukan. Dah settle kat Manukan. Kita pergi Mamutik. Last sekali kita pergi Sapi Island. Sapi? Ya, Sapi Island. Lembu kan? Ya. Kat belakang dapat view luar, baru seronok. Tadi kita dekat depan. Kat depan tak dapat view luar, tertutup. Make sure pakai sunblock. Aku tak tahu apa banyak dia pakai. Pakai je lah. Ni, apply. Especially dahi. Hidung. Putih tak? Putih betul. Ratakan. Lagi sikit. Dia sebab kita tak dapat nak fly drone, kena ada permit. Kita buat vlog kat sini. Janggut tak payahlah kan? Janggut tak payahlah. Mana orang tahu? Lain anak nak semblok. Tak nak. Okay. Siapa korang kena pakai sambal. Dia orang pakai tadi. Dia orang dah pakai lah. Kena top up 2 kali, 2 jam. Okay, so sekarang kita berada dekat Mamutik Island, betul? Okay, Mamutik Island. Dia punya pantai dia punya laut dia lagi better daripada first island tadi lah. Tak, ni better sebab dia clear. Ni memang clear. Jangan lepas sikit. Kalau dia
kehijau-hijauan jernih. Ya. Kejap, ayah. Ni. Wah, jernih Nampak dalam Woohoo. Ada kayu. Kita boleh nampak orang kat sana dah tidur dah. Dah sunbathing. Okay. So kita nampak lah bandaraya KK di sana. Oh, dan kita nampak ada seorang awet di sana. Oh, tundukkan pandangan anda. Ni aku cakap. Dia main dengan ibu. Ada. Semua. Sepatutnya kita orang pergi ke Pulau Sapi, tapi memandangkan cuaca time tu ni memang hujan, memang tak boleh buat apa-apa aktiviti semasa hujan. So aku decide untuk balik lah. Jadi semua penumpang dalam bot tu ikut aku nak balik juga. So diorang kata there's nothing to do bila dah hujan kan. So apa kata kita terus balik je lah. Itu orang namakan tak ada rezeki. Bila tak ada rezeki dah tertulis memang tak ada. Jadinya kita orang balik dan makan, nak refill balik kalori. Keesokan harinya kita orang breakfast dekat The Warung. Datang jauh-jauh, tak payah breakfast dekat hotel, tak payah ambil hotel yang sediakan breakfast, hanya untuk tidur saja. Rugi kalau korang makan makanan hotel tu. Pusing-pusing mana-mana hotel sama je. Asyik-asyik English breakfast, tak pun nasi lemak. English breakfast, tak pun nasi lemak. Jadinya dekat The Warung yang famous adalah nasi kuning. So aku macam, oi apa nasi kuning ni? So aku order lah. Macam biasa, portion nasi dekat Sabah ni memang sangat-sangat banyak. Memang penuh dengan lauk-lauk dia, dengan penuh dengan keropok-keropok dia. Sepanjang aku berada dekat Sabah ni, hampir ke semua orang yang aku jumpa dekat Sabah ni semua mesra, semua polite. Macam aku ni diorang dah kenal lama, dan macam aku ni memang dah duduk situ. Sepatutnya kita orang nak pergi cultural village, tapi disebabkan kebanyakan tiket dah habis, jadinya aku decide pergi Lok Kawi Wildlife Park untuk bakar kalori sambil-sambil membuang masa. Sebab target aku lepas ni aku nak pergi cari lokan, aku nak rasa macam mana lokan tu. Sebab aku dengar lokan dekat Sabah ni famous gila, so aku nak try lah. Tapi sebelum tu kita pergi bakar kalori dulu supaya kita rasa lapar dan ada tempat untuk perut kita isi lokan-lokan tersebut. Aku tak nak cakap banyak dekat sini, korang boleh enjoy video masa kita orang ada dekat Lok Kawi Wildlife Park ini. Mari kita ke Lok Kawi Wildlife Park. Nana first time kita kena berak di Sabah. Nana tengok bontot gajah ni Nana. Nanti nak baby gajah. Baby gajah. Bukan bontot gajah Nak dia bontot. Dia bawa makan kat air. So dia macam makan sambil minum. Makan sambil minum Ayah saya je cakap ini. Bukan dia basuh. Ayah kita be ayah. Bukan dia Nana. Cuba aku. Tidur. Mommy, that is a raccoon. Baru berdiri ke bel. Ayah,
Tibalah masa untuk makan lokan menu tengah hari kami. Macam apa yang korang boleh nampak sekarang ni, kiri, kanan, depan, belakang penuh dengan gerai-gerai lokan dan juga kelapa bakar. Korang boleh google sahaja lokan Jalan Sulaman. Aku sampai sini pun aku tak memilih kat gerai mana aku nak makan. Cumanya aku cari spot-spot parking kosong untuk aku masuk parking dan terus masuk ke gerai berdekatan. Dekat gerai ni dia ada dua jenis saiz lokan, yang besar dan juga yang sederhana. Yang kecil tak ada, dia ada dua tu je. So jadinya aku pilih lokan yang besar. Baru puas nak makan, baru puas nak mengunyah tu. Aku macam biasa mengintai lah dapur masakan diorang. Aku rekod ni aku minta izin dulu tau. Kau jangan suka-suka masuk dapur orang Masa berada ni bakar, dia punya bau naik dia, meleleh air dia. Aku dengar anak-anak aku order lah air kelapa fresh. Sebab kalau korang nampak dekat video ni, cuaca sangat-sangatlah panas, sangat-sangatlah silau. Dan korang yang tengok video ni nampak makin silau sebab aku terlupa bawa ND filter untuk lens aku. Akhirnya lokan yang ditunggu-tunggu sudah sampai. Apa yang aku boleh bagi tahu rasa lokan ni, mungkin cara dia dimasak, rasa dia macam korang makan sate. Dia rasa macam sate tapi sebenarnya dia adalah lokan. Dan bagi aku lokan ni sedap berbala untuk korang datang ke sini dan makan lokan bakar tersebut, ataupun kat sini orang panggil lokan panggang. Okay, so yang ni kita orang tak makan lah. Aku saja yang mengosip anak-anak aku tengok ulat-ulat ni. Masa aku kecil-kecil memang aku selalu nampak ulat ni dalam batang-batang pokok yang rapuh. Jadinya aku cakap lah dekat anak aku, ayah masa kecil dulu kan, ayah main ulat-ulat ni je. Masa ayah kecil mana ada internet macam korang. Yang korang ni 24 jam internet saja yang mengusik. Sebelum kita orang balik ke Semenanjung, kita orang singgah ke Pasar Filipin ataupun dipanggil sebagai Pasar Kraftangan rasanya, yang di mana kita orang akan beli sedikit cendera hati untuk dibawa pulang. Dan aku pula suka beli fridge magnet di sesuatu tempat yang aku dah pergi, untuk menandakan aku dah pergi ke tempat itu. Jadinya peti ais aku akan remind aku lah, oh kau dah pernah pergi kat sini, next kau nak pergi ke mana pula. Apa tempat kosong dekat peti ais yang tak ada nama sesebuah negeri yang kau pergi bersama keluarga kau. Jadi dekat situlah aku buat family trip ataupun family planning, nak bercuti dekat mana, nak pergi dekat mana. Nampak? Pandai kat aku? Acah-acah pandai je. Oh, ni harga dia 7.5. Yang ni harga dia 900.5. Yang ni 500. Bang, ni apa benda ni bang? Ni perut ikan 1,000 Ini harga dia 1,650. Tak ada kata perut ikan. Tak tahu. Boleh down payment motor. Yang ni mesti saya tahu. Kuda laut. Hui, masak apa lah? Dimasak ke? Tak tahu. Harga dia 800 lebih. Dahsyat Saya makan ikan temenung je bang. Boleh goreng. First time bang saya nampak harga-harga dia power gak lah. Itu apa tu? Keropok? Keropok, apa kan nama dia? Angkal. Ya. Apa tu? Belacan. Berapa tu? 35. Boleh lah. Ada juga yang macam ni. Oh, ambil es keping tu lah. Boleh buat sama belacan juga kan? Bang? Memang lah. Boleh. Ikan-ikan nak je? Ikan. Ni ikan masin ke apa? Kalau yang nak ambil lah. Alang-alang kan?
Berakhirlah episod kali ini yang di mana kami sekeluarga berada di Sabah. Adakah kami akan kembali? Yes, kami akan kembali. Sebab banyak tempat lagi yang belum kami terokai. Jadinya anda di luar sana jangan lupa subscribe dari Lensa Syamil untuk next adventure.